bermakna telah bertambah kita punya mahabbah, kasih Allah Ta'ala di dalam hati orang yang berpuasa itu. Kerana awliya Allah yang disebut dengan nama wali Allah, kita hari ni bila sebut wali Allah, jangan duk mikir pelik-pelik lah. Sebut tok wali tu dia tu tok wali gak kena pakai baju serebeh, baju carik serebeh besar, wasebeh kata tekak, tu wali. Awliya Allah Ta'ala ni siapa? Tuan-tuan tanda awliya Allah, wali Allah Ta'ala itu, iaitulah orang yang beriman. Itu makna wali Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala itu awliya Allah. Bila sebut tentang wali Allah, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ini, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Cuba tanda ayat ini, nanti kita tadabbur. Bila kita baca Quran nanti kita tadabbur. Ada dua kalimah yang kita kena perhatikan, iaitulah Tuhan sebut dalam Quran yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta, sayang kepada mereka, kepada hamba-hambanya yang beriman, yang bertakwa ini, yang disebut dengan nama wali Allah itu. Yang kedua, cinta berbalasnya wa yuhibbunah, dan wali-wali Allah juga sayang, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tajuk dianya mahabbatullah, kasih Allah Ta'ala kepada hambanya berbalas. Allah sayang, hamba-hamba Allah Ta'ala sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita kata yuhibbunah, hamba-hamba Allah sayang kepada Allah, pelik ke tidak? Tak pelik. Sebab bila kita kenal Allah, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang beri rezeki kepada kita, Allah yang beri segala-gala yang kita nak. Jadi kalau kita sayang kepada Allah Ta'ala, munasabah. Tetapi Allah yang segala-gala beri kepada kita juga, yuhibbuhum, Allah pula sayang kepada kita. Dia beri rezeki, Dia beri segala nikmat yang kita nak, dan Dia sayang kepada kita. Ini ayat patut kita tadabbur, patut kita rasa terhutang budi, patut kita rasa terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, sebab Allah Ta'ala beri kepada kita segala-gala, kemudian Dia sayang kepada kita. Biasanya kita sayang kepada orang ni, orang beri benda kepada kita, orang bagi projek kepada kita. Sayang tak sayang kita? Sayang selalu. Boleh 400-500 pun, setengah sepetal dah senyum, boleh hasil. Orang buat baik kepada kita, sayang tak kita? Sayang. Tapi orang yang buat baik tu sayang kepada kita, itu jadi benda yang pelik. Para jemaah sekalian, dua kalimah ni masuk dalam kepala kita, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah sayang kepada mereka, mereka sayang kepada Allah. Jadi tanda mahabbah, sayang kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita tak mau dakwa palsu. Mu sayang ke Tuhan? Sayang. Mana dalil? Mana bukti? Tak ada bukti. Lah, ini dia panggil dakwaan palsu. Kita juga nak suruh Allah sayang kepada kita. Nak ke tak nak? Mestilah kita kata kita nak suruh Allah sayang kepada kita. Habis kita tak buat apa-apa, munasabah ke tidak? Jawabnya tak munasabah. Maka kata ulama dalam senarai pendek yang ada di tangan saya ni, siapa dia melakukan 10 perkara ini, siapa lakukan 10 perkara ini, faqad ahabballaha haqiqatan, maka insya-Allah orang ni betul-betul sayang kepada Allah, tidak hanya dakwaan sayang.
Yang kita bimbang hari ini, kita dakwa sayang ke Tuhan, tapi hakikatnya berbeza dengan dakwaan. Itu yang kita tak mahu. Tanda tuan-tuan, kalau dengar saja mungkin terlupa. Tanda cinta seorang hamba itu kepada Allah, dan ataupun sebab yang menjadikan Allah sayang kepada kita, yang pertama sekali, mahabbatu kalamihi alladhi takallama bihi. Kita sayang, kita cinta, kita rindu kepada kalam Allah, kepada kata-kata Allah Ta'ala, yang Allah berkata-kata dengan dia, dan Allah turunkan ke atas Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan jalan wahyu. Artinya, kalau mu sayang sungguh kok Tuhan, sayang kepada Quran. Sebab Quran kan kalamullah. Ini baru kita nampak. Mu sayang ke Tuhan, sayang. Quran dibaca ke tak? Tak. Tak apa nak kemah jawab macam kita sayang ke anak kita. Sayang ke anak, tak pernah duka sekali pun. Nak raya pun tak beli baju baru. Saya apa lagi. Maka tanda orang ni cinta kepada Allah Ta'ala, yang pertama kita letak dalam senarai kita ni, mahabbatu kalamihi, sayang, cinta kepada kata-kata Allah Azza wa Jalla. Dan rindu kita kepada Quran. Bukan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan yang al-Mubarak ini, bulan yang diturunkan kepada Quran. Kalau bulan Ramadan pun kita masih lagi tak kenal Quran, habis bila nak kenal? Tak apa. Ni tak sedap ni buah, tak sedap ni buah, tak apa ni. Tak apa lo ni tak baca Quran pun. Borang banyak dah sampai di masjid kita ni. Tidak banyak sampai borang. Siapa dia nak khatam Quran di Mekah, bayar RM500. RM500 bayar khatam Quran di Mekah. Untuk ayah kita. Saya nak khatam Mekah RM500 bayar. Ayah kita dalam kubur terima pencen daripada Mekah. Jadi tak baca lah orang hari ni sebab duk tunggu borang-borang ni. Ini jadi bahaya. Pasal itulah anak awal-awal lagi saya tegur. Kata borang-borang ni tak payahlah. Kalau betul-betul anak dia ikhlas nak hadiah pahala ke ayah dia, mengikut sebagian ulama yang mengatakan siapa pahala ke orang mati ni, dia buat sendiri. Tak payah dia duduk swasta-swasta. Kalau kita ni sayang ke ayah, lepas tu pergi swasta benda, sayang ke tak sayang? Ustaz, tolong doa ke ayah saya dah, mati dah. Dia sendiri tak doa. Betul ke saya ke ayah? Ini nampak kepincangan yang berlaku sebab kita tidak. Kalau kita sayang sungguh, kita buat daripada hati kita yang ikhlas, yang murni. Maka orang yang betul-betul cinta sayang kepada Allah Ta'ala, dia akan baca Quran, dia akan tadabbur Quran, dia rasa tenang duduk dengan Quran, dan kita baiki hati kita dengan baca isi kandungan Quran. Serta pada waktu malam, khususnya malam-malam Ramadan ini, biarlah kita terlena dengan di tangan kita ada Quran. Mana ibarat katanya berhenti baca Quran agak tidur. Itu boleh tak boleh kita buat? InsyaAllah ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, tanda cinta kita kepada Allah Ta'ala, dan ataupun sebab untuk kita meraih cinta Allah kepada kita, iaitulah mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattiba'i. Sayang kepada Nabi dan ikut arahan. Jangan kata saya tak sayang. Kat kereta saya penuh tulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis besar pula tu, I love Muhammad. Tulis. Selawat sekali pun tak baca. Orang kata ni sunnah Nabi. Sunnah apa lagu tu? Sedap dia bercakap. Sayang ke Nabi tapi tak ikut arahan lah. Maka bila kita kata kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama sekali ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah. Kadang-kadang kita ni banyak baca benda-benda. Selawat kita suka selawat, alhamdulillah. Selawat kita. Selawat. Kalau bulan Ramadan sampai pagi 5 pun ada. Kau tak ada gia 5 sini? Kalau tak ada selamatlah tak. Setengah-setengah masjid ni gia 5. Dia orang kata hak gia 5 tu hak dekat nak boleh cendor dah tu. Hak akhir tu al-khalifatur rabi'ah. Al-khalifatur rabi'. Tu gia 5 naik. Kalau nak selawat betul-betul. Allahumma salli ala Muhammad, selawat sallallahu alaihi wasallam, cara dengan cara yang kita selawat cara baik. Selawat seorang-seorang kita, tak kira masa kita duduk kat mana, kita selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duduk ikut majlis-majlis rasmi. Hari ni pula kalau nak selawat pula kena bawa gendang-gendang. Allah, letih kita. Baiklah. Jadi apa yang kita nak, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita sayang ke Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Bagi kamu Rasulullah itu menjadi contoh yang terbaik. Jadi buat, ikut. Dan beramal dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tanpa berbelah bagi. Jangan duk mikir air. Banyak air kita ni. Kalau kata nak sunnah Nabi ni, tak usah kata apa nak siapa janggut jopok apa ayuh Walah janggut ni perbezaan di antara kita dengan orang perempuan. Kalau tidak tukar kita dengan orang betina, tidak tukar kan. Sepatut orang perempuan tengok janggut dia suka tengok, ni tanda orang laki-laki. Nak jaga hak ni pun Allah payuhnya lah. Salah. Kalau besar-besar lagi payuh lagi. Jangan duduk maya. Kalau kita dengar ini sunnah Nabi, ikut. Apalagi dalam buat hukum hakam. Ya Nabi kita suruh, ya Nabi kita terlarang, berhenti belaka buat. Allah Taala sebut dalam Quran surah An-Nisa 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Fala wa rabbik, demi Tuhan kau, la yu'minun, mereka tidak benar-benar beriman sehingga mereka ambil Nabi ini sebagai hakim dalam perkara yang mereka selisih faham. Itu yang pertama. Yang pertama, terima undang-undang Islam. Thumma la yajidu fi amrin harajan. Syarat yang kedua, tidak ada dalam diri dia rasa susah hati. Allah ni lah. Hai, kalau pergi mahkamah sivil senang sikit, mahkamah syariah ni. Ibarat kata gitu. Kita tanya undang-undang hak Islam payah lalu. Jadi kita rasa payah hak Islam. Hak kafir tu senang. Lah. Syarat yang ketiga, wa yusallimu taslima, mereka menyerah diri betul-betul kepada undang-undang yang kita terima. Barulah ini 3 syarat. Yang pertama, terima hukum. Yang kedua, tidak ada perasaan tak puas hati dalam hati kita. Yang ketiga, menerimanya, patuhnya kepada arahan tersebut. Ana buat ibarat yang paling simple, yang paling mudah kepada tuan-tuan nak faham. Kita dengan syariat Islam ni, kita dengan hadis Nabi ni, kita dengan peraturan Islam ini, biar beza di antara kita terima dia dengan kita terima undang-undang jalan raya yang dibuat oleh JPJ. JPJ ni kita tahu dah merah tu tak boleh pergi. Tahu ke tidak? Tahu, tapi kalau kita beri kiri kanan tak ada orang, lopak juga. Pasal kita tahu tak ada orang. Tapi dalam undang-undang Islam, kita ada orang ke tak ada orang. Kenapa kita tak buat? Sebab kita tahu Rabbul Alamin, Tuhan yang mensyariatkan undang-undang ini ada, walaupun tak ada polis, walaupun tidak ada pencegah maksiat, walaupun tidak ada penguat kuasa agama. Barulah kita Allahu Akbar. Aku tak buat ni sebab apa? Sebab ada undang-undang daripada Allah Azza wa Jalla. Tak kira lah ada tak ada. Ini kita kata tak apa, sebab hudud belum buat lagi. La haula wala quwata illa, walaupun hudud tidak digezet, tidak dibuat, tidak laksana atas muka dunia ni, tapi hudud ada tak dalam Quran? Ada. Haram mencuri sudah ada, haram zina sudah ada, haram minum arak sudah ada, banyak lagi benda haram sudah ada. Tak payah ada undang-undang, kita sendiri yang beri. Sebab fala wa rabbika la yu'minun. Allahu Akbar. Ini 2. Salisan, yang ketiga, al-ghiratu ala maharimillah. Biar kita ni ada perasaan cemburu, perasaan susah hati terhadap benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan. Tengok benda Tuhan haram, semangat lalu. Kenapa saya tengok awak tak solat? Bulan Ramadan boleh tengok orang tak puasa, kenapa saya tengok awak tak puasa? Setakat puasa, setakat bulan Ramadan ni, kita tengok orang tak puasa, berapa orang dah kita nasihat suruh puasa? Saya tak jumpa lagi. Tak jumpa tak apa. Kalau kita jumpa, nasihat ke tak? Kebakar tak boleh jaga tepi kaya orang. Ini dipanggil, kita ni biar ada perasaan ghirah bila tengok orang buat benda-benda yang melanggar syariat Islam, kita rasa susah hati. Cukuplah duk main dengan tajuk tak boleh jaga tepi kaya orang. Jaga tepi kaya ni bukan dalam kaya dah, ni pas dalam kaya dah masuk kita main tepi kaya lagi apa benda. Orang buat benda-benda yang haram di sisi Allah Taala, kita masih lagi berlembut, toleransi. Toleransi dalam sudut cara, tapi nasihat mesti. Kan ada 3 peringkat nasihat. Peringkat yang pertama, tangan. Yang kedua, lidah. Yang ketiga, hati. Masalah kita hari ni, dengan hati engkar ke tidak? Jadi kita mujahadah. Tengok benda kemungkaran yang berlaku ni, biarlah kita rasa benci tengok benda tu. Baru tak mau tengok, aku serabut tengok. Ini biar kita ada dalam perasaan kita. Tapi kalau tak ada hak ni, tengok orang buat maksiat macam tengok lembu dengan kubah tepi jalan.
Jadi biar kita ada perasaan ghirah. Tak usah tengok orang lain lah. Anak-anak orang lain payah nak jaga. Anak kita sendiri. Mau nak pergi mana tu, Mek? Mek nak pergi mana tu? Nak pergi ke pasar. Pakar tukar dengan anak saya ni nak pergi pasar. Mung ni anak tu haji. Aku duduk masjid, piuh hak cotik atas kepala. Kadang-kadang hak piuh cotik tu dak bawa anak bekas luar ketak ni. Kau kita tak aja bawa. Dia kata bawa lah budak-budak lah ni tak lari dengar. Lari tak ira. Kata tak ira tak naik kata aku. Mungkin suku-suku. Biar bertegas kat kita ni. Biar ada semangat ni, ghirah terhadap maharimillah. Kita ada cemburu, sifat tak suka, tak boleh terima orang melanggar syariat Allah Taala. Biar ada situ. Barulah kita rasa akan merasa mahabbatullah. Tuhan kata hamba aku menjalankan tugas. Alhamdulillah. Yang keempat, at-tasharrufu bi wilayatillahi alaih. Kita rasa gembira menjadi pengikut agama Allah Taala. Kita rasa gembira bila kita tunduk kepada peraturan Allah. Allah Taala sebut dalam Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, wali-wali Allah Taala itu tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka tidak duka cita. Nak mati tak takut. Nak mati malaikat mari. Dengan sebab membuat baik atas dunia, Allah SWT beri khabar gembira kepada kita dekat nak mati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira. Kalau tuan-tuan baca di dalam sirah sejarah orang-orang yang saleh, atau kita dengar kuliah-kuliah motivasi yang diberi oleh pendakwah-pendakwah kita yang baiklah, yang berpegang hadis-hadis yang sahih, yang itu ni, kita boleh percaya pada cerita dia. Dia kata aku jumpa dah 2-3 orang yang beritahu pada saya, inni aral jannah, aku tengok syurga depan mata aku sekarang. Subhanallah. Ini bisyarah Tuhan hantar mari khabar gembira bila kita menjadi wali Allah Taala. Siapa wali Allah? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah Taala itu sifat dianya beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat surah Yunus ayat 62 63. Saya beri awak peringatan awal-awal lagi. Jangan duk cari hak pelik-pelik. Bila sebut bab wali ke, cari hak sebab apa ni? Hak tak sebab besar gatot tekok baju pun tak basuh. Ni wali ni. Wali Allah siapa? Allah ni. Tengok dalam ayat suratul Maidah ayat 65 66. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu. Wali kamu, pemimpin kamu, penjaga kamu siapa? Allah, Rasul, wallazina amanu, dan orang-orang beriman. Mana sifat dia? Allazina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Inilah orang sifat-sifat dia. Orang salat, orang zakat, orang puasa, orang jaga rukun Islam. Ini wali Allah Ta'ala. Barulah kita rasa kita ni termasuk di kalangan orang-orang yang awliya Allah, dan kita berbangga bila kita boleh beribadat kepada Allah. Kita berbangga kita boleh mengabdikan diri kepada Allah. Biar orang kata apa, Allah sibuklah awak ni, tak ada kerja lain ke? Kira pergi masjid ya kerja. Betul-betul masjid, malam masjid, tangan ada Quran. Orang lain baca surat khabar, kita dah baca Quran contoh. Tak apa, saya puas hati, saya berbangga dengan agama saya. Saya rasa gembira sebab boleh melaksanakan tugas mengabdikan diri kepada Allah. Ini tanda mahabbah, tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita. Yang kelima, al-amru bil ma'ruf. Kita bertugas melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kita curahkanlah tenaga yang kita ada ni. Kalau kita ada duit, kita suruh orang. Saya nak ceramah sendiri tak pandai dah. Nak beritahu pada orang benda baik tak pun tak erti. Kita ambil buku-buku ni, risalah-risalah pamphlet yang kecil-kecil ni, cetak, bagi. Kita nak pergi rumah orang ni. Rumah orang ni baik orangnya, tapi di masjid tak mesra mana. Bawa buku tentang salat jamaah, risalah-risalah, CD ke, keset bagi. Allah, saya nak bawa kuih pun banyak dah. Bawa tu banyak dah, ambil CD lah, dengar-dengar atas kereta kot. Sambil-sambil kena jam. Orang ni kalau sanggup dengar, buka telinga dia, insya-Allahnya masuk dalam hati. Tak tahu hanya tak saya dengar lah. CD tak main. Ni cerita lain. Ni kena bom suku dah ni. Melarat kau nak terima hadiah risalah kita pun tak mau juga. Ni bukan. Ni masuk atur luar dah kata orang ni. Ni kena pergi ke ustaz-ustaz kita pakai japi lah pula.
Maka Allah Ta'ala sebut, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di kalangan kamu ummah yang bekerja amar ma'ruf nahi munkar. Jadi surah Al-Imran 104 ini tazidu hadhihi isyrakan fi Ramadan, lebih-lebih lagi, terserlah lagi kebaikan amar ma'ruf ini khususnya di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Sebab apa? Bulan Ramadan ni orang lain sekampung baik semua dah. Hak tak pergi masjid pun pergi masjid. AJK masjid belum masuk Ramadan, sapuh dah masjid. Buat habis dah. Buka-buka laba tu. Siap kalau tak tahu apa ni, ahli qaryah nak air ramah. Tiba-tiba lagi ada lagi dalam kampung kita 2-3 orang hak tak solatnya, hak tak puasanya, hak tak tutup aurat. Maka di saat syaitan telah ikat, orang ni masih lagi jadi syaitan. Kalau kita bertugas amar ma'ruf waktu itu, lebih terserlah dia punya kelebihan kerja amar ma'ruf. Kena buat kerja lah sikit. Yang keenam, sifat yang keenam, al-ijtima' bis-salihin. Kita adalah sentiasa berhubung, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Wa hubbul akhyar, sayang kepada orang baik-baik. Orang-orang saleh duduk di mana para jemaah? Ni, terutama sekali bulan Ramadan ni, duduk mana dia? Di masjid. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat oleh Imam Ahmad, Nabi kata innalil masajidi autad. Dengar tuan-tuan, saya nak bagi semangat sikit ni. Di masjid-masjid ni ada tiang seri dia. Ni tiang hak besar ni orang panggil tiang seri, tak? Tiang seri. Jadi setiap masjid ada tiang seri dia. Siapa dia tiang seri dia? Tu tiang kayu, nama dia lagi. Tiang seri ni iaitulah orang yang keluar masjid masuk masjid. Nak azan ada dah dia. Sudah azan, solat sunat qabliyah. Lepas solat, lepas fardu ba'diyah. Jadi ini dipanggil autad, penyeri, tiang seri masjid, iaitulah orang-orang ini. Tuan-tuan tahu apa kelebihan orang yang duduk di masjid ni? Selain daripada kelebihan menunggu solat di masjid, dia ni akan berkawan al-malaikatu julasahum. Malaikat yang jadi teman hidup dia. Subhanallahil azim. Saya nak cerita apa masa tak apa nak cukup ni. Nak cerita masa tak apa cukup. Kalau tidak satu cerita menarik yang dicerita oleh seorang doktor pakar. Doktor pakar bedah, dia kata dalam pengalaman aku hidup ni, jumpa dengan seorang manusia yang ajaib, yang pelik. Dia dah belah, dah tukar dah, dia bypass, orang jantung dia dah tukar. Tiba-tiba lepas 6 tahun sumbat balik. Jadi dia kata biasanya pembedahan kali yang kedua ni mungkin ambil masa 6 jam hingga 8. Panjang masa. Tapi bila orang ni masuk ke ward dia ni, tempat nak tunggu pembedahan, semua staf hospital kata, subhanallah, kami rasa tenang hari ni. Kenapa tak tahu? Bahkan ni jururawat ni, pembantu doktor ni yang bukan Islam, yang duk siap barang-barang pisah anak belah ni, dia kata saya rasa happy lah hari ni, tenang hidup. Subhanallah. Pembedahan yang berlaku 6 jam boleh siap hanya 2 jam 15 minit. Kata ni doktor, dia cerita betul, cerita dia sendiri. Dia kata apa? Dia kata wallahi, aku tak tahu siapa dia orang ni. Selepas beberapa tahun dia dengar cerita orang yang dia buat pembedahan yang ajaib tadi, rupanya dia ni tiang seri di masjid. Setiap waktu nak azan dah ada masjid dah. Mulut tak pernah dengar dia mengumpat orang. Allahu akbar. Tengok, ni orang saleh. Mulut tak pernah mengumpat orang, kerja duduk di masjid. Bila dia pergi ke masjid, ke hospital, kata Nabi SAW, kalau mereka ni hilang di masjid, malaikat akan cari. Wa iza maridu adu, kalau dia sakit, malaikat akan ziarah. Dia kata wallahi, aku rasa pada hari, aku rasa ketenangan di hospital pada hari tersebut, tak ada kes lain, sebab pak cik ni di hospital, malaikat penuh di hospital. La ilaha illallah, ini orang saleh. Jadi kita nak jadi orang baik ni, duduklah, ijtimaklah dengan orang-orang saleh, dan duduklah hubbul akhyar, dengan kita pilih kawan-kawan kita orang-orang yang saleh, orang yang sayang kepada Allah Taala, orang yang sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tengok dia ni duduk di masjid, tengok tangan sentiasa berdoa, tengok mulut sentiasa berzikir, tengok dia di tangan ada mushaf, kita kata ini insya-Allah orang baik. Sayang kepada puak-puak ni, berkawan dengan mereka, kerana kawan dengan mereka memberi pulangan yang besar kepada kita, iaitulah kita dapat kasih Allah Azza wa Jalla. Innamal mu'minuna ikhwatun.
orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kita ambil persaudaraan kita yang besar ini. Yang ketujuh, at-taqarrubu ila Allah bin nawafil. Banyakkanlah mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan amalan-amalan yang sunat. Hari ini saya tengok amalan yang sunat agak berat juga kita. Berat juga ni. Orang baik masuk dalam masjid, sudah salat sunat tahiyatul masjid, nak tunggu salat, duduk dia hanya tunggu, duduk tengok jam. Apa salahnya kalau dekat 10 minit lagi nak masuk waktu, ambil mushaf baca Quran. Kalau setiap kali dia masuk masjid 10 minit baca Quran, jawab dia, satu hari dia boleh khatam 1 juzuk, boleh khatam. Tapi masuk duduk senyap. Atau masuk masjid, duduk cokoh di kaki 5 masjid. Sayang, orang pergi masjid tak pandai nak menggunakan masa. Maka kita gunalah masa yang ada ini, iaitulah mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan amalan-amalan yang sunat. Allah sebut dalam hadis qudusi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tuhan kata, sentiasalah hamba aku ni mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan yang sunat sehingga aku sayang kepada dia. Kita nak suruh Tuhan sayang kepada kita? Nak, jawab dia kan. Maka banyakkan amal sunat. Ini solat, baca Quran, berzikir, bagi orang bulan Ramadan, bagi makan orang berpuasa, pergi cari dalam kampung kita mana-mana orang yang susah, bagi bantuan. Allahu Akbar. Ini semua nawafil. Nawafil dalam ibadat kita, dalam kerja buat kita. Maka orang ini hatta uhibbah, Tuhan kata sehingga aku sayang kepada dia. Ni pergi tarawih pun sibuk, duk cari hot express selalu. Allahu Akbar, cari. Masjid kita ni berapa pukul berapa siap? Berapa rakaat solat? Allah, banyak pula soalan dia ni. Kira nak lari je. Saya duk mikir lama dah. Setiap bulan Ramadan duk fikir, nak buat macam mana lah, tak mau bagi orang lari tengah jalan. Dia ada 2. 8 rakaat keluar. 10 lari. Kalau hok buat 8, 4 lari juga. Tak ada lah. Kempen kita je, siapa dia jaga amalan-amalan yang sunat ini, Allah Ta'ala sayang kepada dia. Nak kata apa lagi? Kalau nak kempen hadis palsu, jadi tak jadi? Jadi apa dia tak kat dinding kat luar. Siapa dia solat tarawih pada malam sekian-sekian dapat pahala tu. Kan ada solat tarawih 30 malam tu, itu hadis palsu. Dekat anak Ramadan ni 2-3 hadis palsu timbul. Siapa dia makan timu Cina, tembikai anak dia jadi comel. Letihlah kita duk jawab ke hadis palsu ni. Siapa ada orang pula duduk ngadu dia tu, ustaz tolong komen. Jadi kerja kitanya kau duk mengkomen hadis orangnya. Dia duk cari hak. Hak hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari tidak nak baca, dalam Muslim tidak nak baca, duk cari hak. Allahu Akbar. Cari kerja belaka. Yang ke-8, taqdim hubbul akhirah al-baqi 'ala dunya. Allahu Akbar. Kita utamakan cinta kita kepada akhirat lebih daripada dunia. Habis kita duduk atas dunia hari ni, tak salah duduk atas dunia. Habis kita kerja buat, semua kerja kita yang kita buat ni, kalau diniatkan lillahi ta'ala, kita kerja pergi menoreh, kita kerja pergi berjabat, kita kerja pergi hospital, kita kerja pergi ke laut, niat nak cari rezeki yang halal, niat nak bantu orang di hospital, 2 kali pahala dapat. Niat nak cari rezeki yang halal. Yang kedua, niat nak membantu orang sakit. Allahu Akbar. Pergi ziarah orang sakit, 70 malaikat, 70,000 malaikat iring kita. Pergi ziarah. Kalau pergi bantu, lagi besar pahala. Orang pergi laut boleh juga pahala, boleh. Kita niat nak bagi makan kepada orangnya. Kalau dia orang nelayan tak pergi ke laut, boleh makan ikan kita. Kita mengair pun tak reti soh nak pergi mengangkat ikan dah. Tengok. Tak ada benda yang tak boleh pahala pada jemaah sekalian. Cuma dalam isu kerja buat ni, kita utamakan akhirat. Artinya kalau bertembung di antara nak pergi kerja dengan salatul jamaah, break dulu sembahyang. Bagi keutamaan akhirat. Artinya dalam agenda besar kita, peratus niat dengan ikhlas kepada Allah SWT. Masa yang kita ada ni bagi yang cukup. Bulan Ramadan ni hak Quran tu bagi yang cukup. Aku kalau tak boleh khatam Quran 1 kali sehari, tak sedap duduk, biar ada gitu. Saya ni kalau tak boleh tadabbur, arti tadabbur ni kita ambil satu ayat Quran,
kita baca terjemahan dia, tengok apa huraian para ulama di sini, kita barulah kita rasa. Macam ayat yang saya sebut di awal tadi, yang saya nak para jemaah tadabbur ayat ni, surah Al-Maidah ayat 54, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Kita tak situ. Ni ayat yang seterusnya, dalam perkara yang ke-9, untuk kita dapat kasih Allah Ta'ala ini, at-taubatun nasuh, iaitulah taubat yang betul-betul. Dia panggil taubat nasuha. Taubat yang betul ni, taubat nasuh ni, iaitulah kita meninggalkan benda-benda yang tak sepatutnya kita buat. Kita tengok, ya Allah, benda ni, ya Allah, ini dosa, tinggalkan. Ya Allah, ini benda mungkar, benda tak baik, hapuskan. Itu mana taubat nasuh. Ya, artinya kita tak mau lagi mengulangi kesalahan yang lama dengan kita menyesali perbuatan yang lepas. Mudah ya takrif taubat. Tuan-tuan kena ingat, dalam kita nak bertaubat, Allah SWT sebut di antara ayat yang disebut, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dengar Tuhan kata apa? Ya ibad, wahai hamba aku yang banyak dosa. Allah panggil kita ya ibadi, wahai hamba aku. Walaupun kita berdosa, kita buat mungkar, kita buat maksiat, Tuhan tak panggil, hei bahasa celaka hamba aku lah. Bukan bahasa Tuhan. Tapi Tuhan bagi satu panggilan yang cukup. Kalau tuan-tuan ambil ayat ini, cuba tengok dalam Al-Quran tu, ayat yang menyebut tentang ya ibadiyalladzina asrafu. Kita tadabbur ayat ini nanti, kita tengok kenapalah Allah SWT panggil kita dengan panggilan yang cukup manja, wahai hamba aku yang berdosa. Cuba tuan-tuan baca ayat ini, ulang juga, fikir juga, ya Allah, aku berdosa, mu panggil hamba aku. Ya Allah, aku berdosa denganmu, buat mungkar pada kamu, buat maksiat padamu, mu panggil wahai hamba-hambaku. Sayangnya Tuhan kepada kita, tapi kita degil, kerah kepala, tunjuk dengan Tuhan, tak nak juga bertaubat. Subhanallahil azim. Di mana mahabbah? Jadi bila kita, Tuhan panggil kita, ya ibadi, wahai hamba aku, orang yang berdosa, janganlah kamu putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala. Ketika itu kita rasa Tuhan panggil kita, barulah kita rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan kita pun mulalah nak bertaubat, mulalah nak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita masuk lorong taubat, Allah SWT akan sayang kepada kita. Yang terakhir sekali, yang ke-10, tamanna syahadah fi sabilillah. Biarlah ada dalam hati kita ni bercita-cita nak menegakkan agama ini sampai kita mati syahid fi sabilillah. Aku takutlah mati syahid, hancur lebuh habis muka kita. Tuan-tuan kena ingat, orang hak mati terjak lori, hancur ke tak hancur? Hancur juga. Jadi mana baik kita ni? Orang yang mati dalam keadaan berjuang fi sabilillah dengan orang yang mati tak ada apa-apa perjuangan, tapi mati. Subhanallahil azim. Rugi kita. Maka Allah SWT akan beri kepada kita nikmat yang besar. Kata dalam, sebut dalam hadis, kalau siapa tu tidak berjihad, man lam yaghzu, tak pernah berjihad, walam yuhaddis, tak pernah ada dalam hati dia perasaan jihad, maka dia mati dalam keadaan yang begitu rugi dalam Allah SWT. Maka itulah 10 perkara yang dapat saya ringkaskan pada petang yang mulia ini. Dan semoga dapat kita bersama mengubah perjalanan hidup kita. Carilah 10 jalan, buatlah 10 perkara. Mudah-mudahan kita akan dapat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Dan pada petang yang mulia ini, di saat akhir kita sedang berada di bulan Ramadan, di saat waktu iftar yang disebut dengan nama waktu mustajab doa, maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, lebih-lebih lagi di saat hujan turun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna laka mahabbah wa fi ma indaka raghbah wa ilaika inabah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, tambahkanlah dalam hati kami ini perasaan cinta dan kasih kepada Engkau, dan benda-benda pahala yang ada di sisi Engkau itu menjadi kegemaran kehendak kami yang begitu tinggi.
dan kepada Engkau-lah kami kembali ya Allah. Sungguhnya Engkau di atas semua perkara itu berkuasa. Ya Allah, berilah kepada kami keampunan dua ibu bapa kami, orang-orang yang Engkau sayangi. Engkau ampunkan dosa kami dan mereka, serta bebaskan kami dan mereka daripada api neraka. Jadikan kami termasuk di kalangan senarai orang-orang yang Engkau bebaskan daripada api neraka di bulan yang mulia ini ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah bantuan dan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Ghazzati, fi Palestin, wa fi Syam, wa fil Iraq, wa fi kulli makan ya Rabbal Alamin. Allahumma ansurhum ala aduwihim. Ya Allah, berilah bantuan kepada mereka mengalahkan musuh-musuh mereka ya Rabbal Alamin. Allahumma alaika bil yahudi wa man syaya'hum. Allahumma alaika bil ilmaniyyin wal munafiqin wa man syaya'hum. Allahumma alaika bit tawaghit wal zalimin wa man syaya'hum ya qawi ya matin ya jabbar ya muntaqim ya zal jalal wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.